Terakhir daripada saya tuan-tuan, selamat menyambut Hari Kebangsaan. Terakhir daripada saya nak share Hadi dipanggil semula ke Bukit Aman. Hadi sekali lagi dipanggil ke Bukit Aman. Presiden PAS Abdul Hadi Awang sekali ini dipanggil memberi keterangan di Ibu Pejabat Polis Diraja Malaysia Bukit Aman di Kuala Lumpur. Perkara itu dimaklumkan setiausaha politiknya Syahir Sulaiman dalam kegiatan media hari ini. Anggota Parlimen Baca itu berkata pihaknya dihubungi pihak Bukit Aman untuk mendapat keterangan daripada Abdul Hadi berhubung suatu laporan polis terhadap ucapannya dalam kempen pilihan raya kecil di Simpang Jeram, Johor. Perkara ini telah dimaklumkan oleh Tan Sri Tuan Guru Hadi yang beliau menyatakan kesediaan untuk memberi kerjasama. Malam sebelum ini, Tan Sri Tuan Guru telah pun memberi keterangan kepada Bukit Aman termasuk menyerahkan telefon bimbit milik pengendali akaun Facebook rasmi beliau kepada Bukit Aman dan SKMM bagi membantu siasatan. Syahir ketika dihubungi Malaysia Kini berkata dia tidak pasti Abdul Hadi dipanggil memberi keterangan berkenaan isu yang mana disebut Presiden PAS itu. Namun dia percayai Abdul Hadi panggil polis susulan ucapan yang dibuat dalam ceramah Perdana PN di Johor di markas PAS di Bakri Muar. Dalam ceramah itu, anggota Parlimen Parang dilapor menyentuh bidang kuasa lembaga pengampunan dengan mendakwa cara negara ini memberi pengampunan tidak sesuai dengan ajaran Islam. Menurutnya, pihak yang berhak memberi pengampunan ialah ahli keluarga yang menjadi mangsa jenayah dan bukannya lembaga pengampunan. Malah dia menegaskan undang-undang Islam dilaksanakan untuk mendidik dan bukan menyiksa. Justru menurut bekas Duta Khas PAS mahu peruntukan undang-undang yang ada ditukar kepada peraturan Islam. Untuk rekod sebelum ini, Hadi pernah dipanggil memberi keterangan susulan kenyataan didakwa berbau perkauman mengenai rasuah. Sementara itu, Syahir berkata Abdul Hadi menaruh kepercayaan terhadap profesional pihak PRRM. Tuan-tuan, akta hasutan kali ini dipanggil. Saya dah sebut tadi berkenaan dengan perkara tersebut. Bagaimana sebenarnya dalam hal ini Hadi diminta untuk memberi keterangan. Berkemungkinan, Syahir pun tak pasti. Tapi berkemungkinan berkenaan dengan kenyataan tersebut. Kenapa? Ini saya dah cakap malam tadi, saya ulang sedikit lagi. Dia kata bahawa undang-undang itu tidak bercanggah dengan Islam dan sebagainya, tak betul dan sebagainya, benda-benda macam itulah. Bukanlah, tidak mendapati Islam dan sebagainya. Saya dah kata itu adalah bidang kuasa Sultan dan juga Agong dan juga TYT. Itu yang pertama. Kedua, dia termaktub di dalam perlembagaan Malaysia. So, bila menyentuh tentang kuasa dan perlembagaan Malaysia, maka daripada situ seolah-olah kita telah pun apa orang kata macam mana nak kata ialah in a way kita telah jeopardize tapi kita telah undermine, telah merendahkan perlembagaan negara kita. Dan yang ketiga, saya ulang balik sekali lagi, pengampunan itu tidak bercanggah dengan Islam pun. Saya kata Hadi salah dalam perkara ini. Dalam syariah Islam itu pun dia salah. Oh, hebat kau Is, kau kata Hadi tu salah. Kenapa pula aku tak boleh kata Hadi salah? Hadi bukan Nabi. Hadi bukan Rasulullah. Dia boleh betul, dia juga boleh salah. Itu pendapat dia. Pendapat saya mengatakan dia salah. Yang pengampunan yang disebutkan oleh dia adalah qisas, bunuh balas, berkenaan dengan bunuh saja. Tetapi bila menyentuh soal undang-undang, selain daripada itu terpulang kepada takzir. Negara boleh tentukan tata cara pengampunan bagaimana. Tata cara undang-undang bagaimana? Itu adalah takzir. Itu tak boleh nak dinafikan dengan perkara tersebut. Tuan-tuan sendiri, yang mana 10,000, 11,000 yang menonton saya sekarang ini, pun faham perkara ini, benda asas ini. Tetapi kenapa dia tak faham? Dia bukan tak faham, tuan-tuan. Dia faham, dia tahu. Dia belajar tentang syariah ni, tuan-tuan. Degree dia dalam syariah kalau tersilap saya lah. Dia faham, dia tahu. Tetapi dia mainkan sentimen ini untuk nak mengelirukan pengikut PAS yang jahil dalam agama. Oh, Tok Guru sebut, takkanlah Tok Guru nak tipu kita. Itu dalam pemikiran mereka. Oh, bercanggah dengan Islam. Oh, jadi kita nak bawa lah apa orang kata cara undang-undang Islam yang sebenar. Saya nak beritahu. Saya boleh kata 80-90% perkara di dalam undang-undang tu tidak ada yang bercanggah dengan Islam. 99% lah saya boleh jamin tidak ada bercanggah dengan Islam. Kan? Ataupun saya boleh kata ada. Ya, tidak ada. 100% lah. 99 mungkin lah. Kena letak doubt sikit tu. 99% tak ada bercanggah dengan Islam, tuan-tuan. Siapa nak berdebat dengan saya isu ni? Jom kita berdebat. Saya kata 99% undang-undang di dalam negara kita ini, terutama dalam undang-undang jenayah, tidak ada bercanggah dengan Islam. Cuma adakah dia sempurna? Belum lagi. Ada benda yang kita boleh tambah dan perbaiki. Of course, ini undang-undang manusia. Tidak ada undang-undang yang sempurna. Kita boleh perbaiki, kita boleh tambah, kita boleh
berbetulkan, mana yang patut dibetulkan. Tetapi untuk mengata kita nak ambil semua dan campak di luar tingkap kerana bercanggah dengan Islam, itu satu konotasi yang sangat tidak betul. Dan ini pendirian kami daripada sejak dulu lagi. Bila kita bercakap soal reform, bila kita bercakap soal memperbaiki sistem, kita bercakap soal apa tuan-tuan? Soal tata kelola yang tidak betul. Soal undang-undang yang sebenarnya menindas. Itu yang kita bicarakan. Sebab tu saya kata 99%. Adalah 1% tu yang kita tak setuju. Ada 1% yang kita rasa menindas. Ada. Yang ini yang kita nak perbaiki. Dan kita nak tambah baik lagi. Itu yang kita nak buat. Tetapi bagi mereka tak. Oh, pelanggaran ini kafe. Buang. Undang-undang ini tidak kafe. Buang. Itu satu cara pandangan sudut Islam yang salah. Baik tuan-tuan. Terima kasih. 10,000, 11,000 yang menonton kita. 8,000 lebih dekat YouTube. 1,000 lebih dekat Facebook. 1,200 dekat TikTok. Dan di Twitter saya tak tahu apa ramai lah. Terima kasih yang menonton saya pada malam ini live. Terima kasih kerana bersama dengan saya. Selamat menyambut Hari Kebangsaan. Mari ayuh tuan-tuan. Apa kata kita gantung bendera di rumah masing-masing. Hari itu saya seru tuan-tuan gantung bendera putih. Kan saya seru tuan-tuan gantung bendera putih untuk minta bantuan. Sekarang ini alhamdulillah bahawa tak ada lagi dah bendera putih itu. Kita telah berjaya keluar daripada COVID itu. Kita telah membangunkan balik negara. Alhamdulillah. Ini adalah kemerdekaan pertama di mana kita sambut bersama Perdana Menteri yang kita sayangi, PMX, dan juga Hari Malaysia. Saya suruh tuan-tuan, apa kata? Beli bendera Malaysia, beli satu tiang tu, alah berapa ringgit je lah tiang tu, bendera Malaysia berapa ringgit lah. Kita gantung kat luar rumah kita, boleh tak? Tuan-tuan, paling kurang pun kita buat macam tu, boleh tak? Boleh tuan-tuan. Dan kalau boleh, tuan-tuan ambil gambar, letak dalam social media, tag saya. Boleh tak? Iswardi Morni di social media masing-masing. Buatlah video TikTok ke, buatlah video ke apa, ambil video tu sehingga 31 hari bulan Ogos dan sehingga 16 September. Tuan-tuan, sejarah ini kita bukan setakat mencatat sejarah pembentukan Malaysia ke 60 tahun dan Hari Kebangsaan 60 tahun, tapi kita juga mencatat di mana Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim, sebagai Perdana Menteri yang akan insya-Allah membawa perubahan yang amat besar dalam negara kita. Perubahan yang akan memastikan negara kita insya-Allah for the next 10 years, 5 years menjadi satu negara yang lebih baik. Apa Fahmi Fazil kata? Okay, kita dengar. Dakwaan 54,000 warga Cina akan dapat rakyatan Malaysia tidak benar. Dakwaan bahawa Kerajaan Pusat Perpaduan akan memberi status kerakyatan kepada 54,000 warga Cina adalah tidak benar, kata Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil. Menerusi sebuah video dikongsi di laman Facebook beliau malam tadi, Fahmi berkata angka itu sebenarnya adalah jumlah keseluruhan permohonan yang diterima dari 2017 sehingga 2022. Saya ulang. Fahmi berkata angka itu sebenarnya adalah jumlah keseluruhan permohonan yang diterima dari 2017 sehingga 2022. Okey. Dia berkata berdasarkan penjelasan menteri, hanya 45 individu dari China yang telah dianugerahkan kewarganegaraan Malaysia dari 2017 sehingga kini. 45 orang ya tuan-tuan. So mana datang 54,000 yang diwar-warkan oleh PAS itu? Mana datang 54,000 tersebut? Mudahnya begini tuan-tuan cerita dia. Permohonan nak jadi warga negara ni banyak. Dari seluruh dunia ada. Pelbagai negara ada nak minta jadi warga negara. Itu tak pelik. Tak pelik. Kita kena faham itu dulu. Now, daripada China specifically, ada 54,000 yang memohon jadi warga negara. Jadi betul lah 54,000 tu Is. Sabar, tak habis cerita lagi. 54,000 itu cumulation. Jumlah yang dikumpulkan daripada tahun 2017 hingga 2022. Tak termasuk 2023 tuan-tuan. So tahun 2020 sehingga tahun 2022, siapa menteri? KDN. Perikatan Nasional, Hamzah Zainuddin. Tahun 2018 sampai 2020, siapa menteri KDN? Tidak lain tidak bukan Muhyiddin Yassin. 17 sampai 18 kita fahamlah. 17-18 itu kita tahulah pada waktu itu Najib memerintah tapi setahun je lah. Tapi 18 sampai tahun 2022, tahun 2018 sampai 2022, menteri KDN-nya daripada siapa tuan-tuan? Muhyiddin Yassin dan juga Hamzah Zainuddin.
57,000 itu majoriti Perikatan Nasional dan juga Setiausaha Agung Perikatan Nasional. Sewaktu mereka berkuasa, 54,000 majoriti datang daripada mereka. Dia nak deny macam mana? So, apa yang Saifuddin kata hari itu, kami dapat permintaan 54,000. Saya meneliti. Dia Menteri KDN menelitilah permohonan-permohonan tersebut. Meneliti. Belum kata lulus lagi. Tapi 54,000 tu datang pada masa bila? Kenapa banyak sangat Is? Tanyalah dengan Hamzah Zainuddin. Tanyalah dengan Muhyiddin Yassin. Kenapa banyak sangat? Tanyalah dengan dia orang ni yang mungkin tak tahulah proses itu mudah ke, ada janji apa. Saya tak tahulah. Tapi permintaan itu, permohonan itu ada. Namun begitu tuan-tuan. Terima kasih saya ucapkan kepada Muhyiddin Yassin pula. Saifuddin Nasution. Ni saya nak cerita on behalf of jentera saya, Zamri Sapi'i nama dia. Nama dia Zamri Sapi'i. Dia minta saya ucapkan terima kasih kepada Saifuddin. Saya tak boleh ucapkan lah dekat depan Saifuddin. Saya jarang jumpa dia. Jarang lah, saya pernah jumpa sekali je. Kerana adik angkat beliau. Okey, Zamri ni adik-beradik, dia orang semua adik-beradik angkat. Mak ayah dia tak ada anak, arwah lah, dua-dua arwah. So, mak ayah dia mengangkat anak-anak ni. So, dia salah seorang yang diangkat dan adik dia pun diangkat. Isu dia, adik dia katanya diangkat daripada ibunya Indonesia, orang Indonesia. Tapi diangkat oleh mak bapak dia, orang Malaysia lah, iaitu mak bapak kawan saya ni. So, sehinggalah umur dia 22 tahun, dia tidak pernah ada IC. Daripada kecil, dia angkat masa baby ni, dia angkat. Sampailah umur 22, dah merayuan buat puluhan tahun. Sampai budak tu dah kahwin dah, 22, 23 dah umur budak tu sekarang. Tak ada IC, tuan-tuan. So, baru-baru ini, terima kasih YB, terima kasih Kerajaan Malaysia, mudahnya proses itu diluluskan. Ini semua warga Malaysia yang memang, orang kata apa, layak hidup di dalam negara kita. Dia orang, kalau dia kata baliklah ke negara kau, masalahnya dia mak bapak biological pun dia tak tahu siapa. Mak ayah dia dah meninggal. So mak bapak biological pun dia tak tahu. So dia nak pergi ke mana? IC tak ada. So baru-baru ini ada, dia kongsikan gambar itu dengan saya, Zamri. So dia kongsi gambar, dia kata terima kasih. Dan dia ambil gambar dengan menteri pada waktu itu, adik dia dah dapat dah warga negara. Dan banyak berlaku. Bukan setakat di Sabah, di Sarawak. Di Selangor, di negeri-negeri semenanjung pun banyak. Warga negara tapi tak ada IC, tak ada kewarganegaraan. Tapi tolak tepi lah yang mak bapak dia apa orang kata IC merah, tiba-tiba anak dapat IC biru. Itu cerita lain. Itu saya tak nak cerita kat sini lah kan. Itu saya tak nak cerita kat sini lah. Tetapi itulah yang berlaku sekarang ini. Yang banyaknya zaman bila tuan-tuan? Yang banyaknya zaman bila? Zaman Perikatan Nasional memerintah. Zaman KDN orang memerintah. Itu sebenarnya yang banyak berlaku.